A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah mempertemukan kita pada pagi ini dengan satu tujuan, iaitu tujuan yang sangat besar, iaitu untuk kita memperkasakan agama kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang dirahmati Al-Fadil Ustaz Sufrizal selaku Ketua Unit Wakaf Majlis Agama Islam Negeri Perlis. Yang dirahmati juga Al-Fadil Dr. Haji Hazman bin Hasan. Seterusnya anak-anak, adik-adik, tuan-tuan sekalian, tidak dilupakan juga kepada staf Suara Sunnah ataupun wakil daripada Suara Sunnah. Jadi insya-Allah, bagi memulakan majlis kita pada pagi ini, insya-Allah saya sebagai pengacara majlis ingin menerangkan serba sedikit tentang program ataupun tentang perjalanan yang kita akan buat di checkpoint yang pertama kita ini. Adalah insya-Allah kita ada dua panel yang akan menerangkan kepada kita dua buah resolusi ataupun dua buah pencerahan. Insya-Allah yang pertama sekali adalah panel daripada Ustaz Sufrizan akan menerangkan kepada kita betapa pentingnya kuasa-kuasa institusi Raja Jamalul Lail Perlis hendaklah diperkasakan. Okey, dan yang keduanya akan diterangkan juga oleh panel yang kedua kita, iaitu betapa pentingnya manhaj ahli sunnah wal jamaah dalam undang-undang tubuh Kerajaan Perlis 1948 hendaklah dikukuhkan penghayatannya. Dan insya-Allah tanpa melengahkan masa, saya nak terus jempulah kepada Al-Fadil panel yang pertama kita, Ustaz Sufrizan selaku Ketua Unit Wakaf Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis. Jadi saya persilakan, tafadhal Ustaz Sufrizan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih kepada saudara Ustaz Syarifuddin, pengerusi majlis pada pagi yang berbahagia ini. Yang saya hormati Dr. Haji Hazman bin Hasan selaku kepada kita kata perancanglah kepada program ini. Jadi insya-Allah pada pagi ini berkenaan dengan penerangan kita berkenaan sesi konvoi anak muda ni. Kampui ni, konvoi anak muda prihatin umat iman ni. Kampui, nama kampui elok. Kampui, kita kampui tak, mak pun kampui tak, kampui naik gerak. Kata orang putih kampui tu. Ni kayak kita naik motor ni, konvoi lah. Jadi penerangan pada pagi ini berkenaan dengan kita berada di Center of Sunnah Maib, Center of Sunnah. Jadi checkpoint persinggahan kita pada pagi ini di Center of Sunnah Maib, iaitu Masjid Lama Arau, bekas Masjid Lama Arau yang mana
Center of Sunnah Maib ini merupakan salah satu mercu tanda wakaf Maib lah. Salah satu mercu tanda wakaf Maib yang dibangunkan oleh Maib. Tapak dia tapak wakaf, tapak masjid lama, dan juga masjid ni juga salah satu masjid yang lama lah di Perlis ni. Yang mana masjid ini merupakan tapak bangunan asal masjid lama yang telah didirikan pada zaman pemerintahan Raja Said Ahmad Jamalulai sekitar tahun 1873. Jadi 100 tahun lebih dah. 149 tahun lebih kurang sampai sekarang ni. Jadi dia punya struktur binaan ini telah direnovasi lah. Jadi asal dia tu dibina oleh tukang-tukang Arab dan juga Melayu, yang mana bahan-bahan binaan dia ni diimport daripada kayu, bata, dan juga dia punya plaster, dia punya lepaan di luar ni daripada manisan lebah telur putih ayam, telur ayam putih tu, telur itik, dan juga manisan lain untuk dia jadikan sebagai alat untuk apa, plaster lah, untuk kita lekatkan. Itu dari segi struktur binaan lah kita kata. Kemudian pada zaman pemerintahan Raja Syed Safi Jamalulain, ini masjid ni telah dibesarkan. Yang tuan-tuan lihat pada pagi ni dia moden lah kan, tapi masih lagi mengekalkan struktur binaan asal, masih lagi mengekalkan seni bina yang lama tu lah. Jadi dibesarkan pada kiri dan kanan dia untuk pembesaran lah, sebagai menampung jemaah pada zaman pada waktu tu. Jadi mimbar itu pun yang pada awalnya itu mimbar itu berada sekarang ni berada di masjid lama, masjid Negeri Arau. Di mimbar di Masjid Negeri Arau itu adalah mimbar asal masjid ni. Sudah 100 tahun. 100 tahun masih lagi utuh. Elok lagi di sana. Kemudian pada zaman Tuanku Syed Putra, Raja Syed Putra Jamalulain, jadi masjid ni telah direnovasi lah, diubah, dibesar sikit. Kemudian struktur dia punya bumbung dia tu ditukar pada bumbung yang moden sikit. Kemudian pada zaman Tuanku Syed Sirajuddin, masjid ini telah dijadikan sebagai pusat pengajian Al-Quran dan juga tadika, kerana pada zaman Tuanku Syed Putra telah ada masjid negeri pindah ke sana. Jadi fungsi-fungsi masjid lama ini telah berpindah kepada masjid negeri. Itu masjid negeri pun telah dibina pada tahun 1973, dah ada di sana. Jadi fungsi masjid ini telah dipindah ke sana. Jadi masjid ini telah dijadikan sebagai pusat pengajian Al-Quran dan juga tadika Islam di sini. Kemudian mutakhir ini pada tahun 2016 masjid ini telah baik pulih balik untuk dijadikan Center of Sunnah Maib atau markas Sunnah An-Nabawiyah, yang mana ianya diberi mandat kepada Jabatan Mufti untuk menguruskan mengelola dia punya kelas pengajian yang di sini, yang disusun oleh Jabatan Mufti di bawah isnad. Jadi program-program yang ada di Center of Sunnah ini berdasarkan kepada kitab-kitab turas. Kitab-kitab turas, yang mana kitab turas ni kitab turas miras, yakni kitab warisan, kitab lama dari segi dia punya silibus akidah, fiqh dia, usul fiqh dia, kemudian bahasa Arab, kemudian harfiah, ada tajwid dan tahsin Al-Quran. Jadi disusun, kita mesti tersusun antara kitab akidah yang dijadikan rujukan ataupun pengajaran di Center of Sunnah itu, Center of Sunnah ini iaitu kitab akidah Tahawiyah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang wafat pada tahun 321 Hijrah. Jadi antara kitab yang lama lah, kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah salaf. Kemudian seterusnya kitab akidah wasatiyah, termasuk jadi kitab rujukan, kitab yang dibaca di Center of Sunnah ini. Jadi pentingnya pengajian Islam berdasarkan kitab turas ini, yakni kitab-kitab warisan, kitab-kitab lama ini, untuk memastikan kesahihan, memastikan ilmu kita ini bersambung kepada generasi terdahulu. Jadi peranan Maib untuk mewujudkan pusat pengajian di sini ini bagi
ilmu kepada masyarakat secara percuma. Jadi mereka boleh mai belajar di sini tempat pengajian di sini adalah secara percuma, free. Jadi tak kira orang apa usia boleh mai belajar di sini berstruktur. Jadi dia disusun jadual dia, disusun pengajian dia, silibus dia, boleh ikuti pengajiannya di sini. Jadi pentingnya antara saya nak tekankan di sini iaitu berkenaan dengan akidah. Berkenaan dengan akidah, iaitu menjaga akidah umat Islam itu lebih penting. Jadi sebab itu kita masukkan silibus akidah di sini yang menjadi teras, yang menjadi tunjang dalam agama kita. Jadi perbezaan antara Ahlussunnah ataupun bukan Ahlussunnah ini bukanlah dinilai dari segi fiqh semata-mata. Bukanlah dinilai dari segi dia punya pakaian semata-mata. Tapi titik Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah itu sendiri. Akidah itu sendiri. Bukan permasalahan fiqh, kunut tak kunut apa tu, itu bukan. Itu nombor dua. Tapi usul dia tu balik kepada akidah itu sendiri. Bagaimana kita beribadat ke, bagaimana kita berakhlak ke, dia balik juga kepada akidah itu sendiri. Sebab tu para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dia ususun kitab-kitab berkenaan akidah terdahulu. Itu menjadi tunjang, menjadi titik persatuan kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita lihat berkenaan dengan banyak hadis-hadis Nabi SAW berkenaan dengan Nabi SAW menyatakan amalan yang pertama dihisab di padang mahsyar kelak adalah solat. Jadi maka timbul orang kata akidah macam mana tu, kita nak belajar akidah. Akidah yang utama. Kenapa akidah tak ditanya di akhirat kelak? Bertanyalah. Akidah telah ditanya awal lagi dalam kubur tu. Yang mana bagi Nabi SAW menyatakan berkenaan bila datangnya dua malaikat tanyakan man rabbuka man nabiyuka wa ma dinuka. Itu sebagaimana yang dinyatakan, yang dimasukkan dalam kitab Usul Salasah karangan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi berkenaan penerangan berkenaan al-ilmu. Dia kata al-ilmu huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatud dinil Islam bil adillah. Ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Nabi dan mengenal Islam dengan dalil-dalilnya. Jadi itu antara utama kita mempelajari akidah. Bahkan kalam terakhir kita yang Nabi SAW menyatakan man akhiru kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalam dia la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah, dakhala jannah. Nabi SAW bagi jaminan kepada dia dengan syurga siapa yang akhir kalam dia mengucap kalimah la ilaha illallah. Atas inilah kita usaha atas akidah kita, ibadat kita, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita memperbaiki akidah kita. Wallahu a'lam. Mungkin sekadar ini saja kongsian saya pada pagi ini. Kita serah balik kepada pengurusi majlis. Mungkin ada perkongsian tambahan daripada yang berbahagia Dr. Haji Azman. Silakan. Boleh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya muliakan saudara pengurusi majlis Ustaz Syahifuddin, begitu juga tuan-tuan, saudara-saudara yang menyertai konvoi anak muda prihatin Ummah dan Iman atau singkatan dia Kampoi pada hari yang bersejarah ini. Begitu juga Ustaz Sufrizan yang menyelia Center of Sunnah ini, alhamdulillah. Jadi dalam sedikit masa ini kita akan merenung beberapa perkara dalam konvoi yang bersejarah ini. Sebab pada hari ini kita harap dapat memulakan satu lagi titik permulaan, titik tolak bermulanya perubahan dan bermulanya pergerakan.
Seperti mana yang kita tahu baru-baru ini keislaman 3 orang anak-anak yang belum cukup umur 18 tahun yang mereka masuk Islam, mendaftar masuk Islam di Perlis, mereka telah dicabar keislaman mereka di mahkamah. Dalam bahasa lain, segolongan pihak ni berusaha sungguh-sungguh untuk mereka murtad atau mereka kembali kepada agama asal mereka ataupun apa-apa agamalah asalkan bukan Islam. Maka Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis telah mengambil tindakan yang sewajarnya, iaitu berlandaskan undang-undang. Ya, yang tu panjang ceritalah kalau kita nak cerita. Tetapi bagaimana konvoi dibawa ke sini adalah sebagai asas untuk sama-sama kita memperingati dan kita dapat sedar dan insaf tentang bagaimana kita bermula. Kalau tuan-tuan duduk di dalam bangunan ini adalah satu masjid diraja yang asalnya didirikan, kalau kita nak kata bangunan batu ni yang didirikan lebih kurang 100 tahun lebih, tetapi masjid sudah pasti telah ada hampir-hampir 300 tahun bila adanya arau. Kan? Jadi maknanya apabila Wangsa Jamalul Lail mari ke Perlis dan membuka satu penempatan yang dikenali sebagai Mukim Arau dan akhirnya menjadi Bandar Arau, Bandar Diraja Arau, maka sudah pasti didirikan masjid. Dan telah ada masjid itu dan akhirnya binaan masjid itu bertukar menjadi binaan masjid ni, dan hari ini tempat ini dijadikan Center Sunnah sebab telah ada binaan baru masjid di seberang jalan. Kalau tuan-tuan melihat betul atau bertentangan dengan tangga kita nak masuk ini, dia ada sebatang sungai yang dulu besar, sekarang jadi macam satu parit besar saja. Itulah Sungai Arau, dan Sungai Arau itulah menjadi tempat di tebing Sungai Arau ni juga didirikan apa nama penempatan atau mukim bernama Arau. Ya. Dan istimewa ataupun tidak kata istimewa, nanti saudara-saudara nanti bila ada di luar nanti boleh tinjau tengok, dia ada satu tangga daripada batu, daripada simen berwarna hitam. Itulah apa yang dikatakan tangga diraja, iaitu apabila duli-duli yang maha mulia, raja-raja negeri Perlis yang dulu-dulu ni, sama ada penghulu Syed Arun atau anaknya Syed Husin atau Syed Ahmad atau Syed Safi dan Syed Alwi, bila mereka menggunakan kenderaan ayak, menggunakan kenderaan seperti peru diraja ataupun apa, dia akan mari parking peru dia di tangga tu. Jadi dia akan turun naik ke darat menggunakan tangga batu tu, jadi dia tak kena selut. Jadi maknanya kita kata kalau dulu ini kira sangat hebat lah. Dia macam kalau seolah-olah kalau ada KLCC, lepas tu ada dia punya anjung KLCC tu nak pergi parking tang tu, seolah-olah itulah dia. Dan tidak jauh daripada sini, dalam berapa puluh meter saja adanya Istana Arau. Kan? Jadi maknanya kita kata dulu-dulu raja-raja Melayu ni mendirikan istana dengan 3 formula. Dia ada istana, berdekatan dengan istana tu akan ada masjid, dan berdekatan dengan masjid tu ada padang untuk menghimpunkan rakyat. Sekarang padang tu dah tak ada sebab dah menjadi jalan besar ni, dah menjadi masjid baru Arau, dan menjadi juga sebahagian daripada medan untuk letak kereta di stesen KTM Arau. Kan? Walau bagaimanapun, yang paling penting untuk kita sama-sama sedar bahawa adalah menjaga agama ni adalah merupakan satu lagi tugas yang penting kepada seseorang Raja Melayu, termasuk juga Raja Jamalul Lail Perlis. Ya. Jadi sebab itulah kita kata daripada dulu sampai sekarang, walau apa saja keadaan, walau apa pun susah yang dihadapi, raja-raja daripada dulu sampai sekarang tidak pernah menyerahkan kuasa-kuasa baginda dalam hal ehwal Islam kepada mana-mana pihak. Jadi sebab itulah
Perlembagaan persekutuan menetapkan bahawa kuasa-kuasa agama ni ada pada negeri. Sebab di negeri itu ada raja dan sultan masing-masing. Biarpilah kita kata 9 negeri, 9 sultan atau 9 raja. Kalau ada 9 cara yang berbeza pun, itu hak dia yang dijamin oleh undang-undang. Maka sebab itu, apabila sekumpulan manusia membawa pengislaman ini pergi ke mahkamah dan mengatakan bahawa pengislaman yang berlaku itu tidak sah mengikut undang-undang sivil, sedangkan pengislaman adalah urusan agama dan urusan agama berada di bawah raja, berada di bawah negeri, maka kalaulah keadaan ini dibiar begitu saja, ia tidak lain dan tak bukan adalah merupakan cabaran yang bertujuan untuk menghakis kuasa-kuasa raja. Demikian juga apabila raja juga telah menetapkan bagi setiap negeri, bagi negeri dia ada perlembagaan dia. Kalau Malaysia ada perlembagaan Malaysia disebut perlembagaan persekutuan, kalau tiap-tiap negeri ada perlembagaan masing-masing. Dan nama perlembagaan negeri Perlis adalah, nama dia panjang sikit, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perlis 1948. Dalam undang-undang itu juga telah menetapkan bahawa agama Islam bagi negeri Perlis adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan Islam menjadi agama bagi negeri. Jadi maknanya, apa yang kita lakukan dalam negeri kita dijamin oleh kata undang-undang. Tapi bila ada percubaan-percubaan yang liar seperti ini, maka dia tidak lain tak bukan adalah, kita kata satu apa? Macam apa? Kalau tuan-tuan macam nak belah nyok kan, kita nak belah nyok ni, kita tetak lah kan. Bila kita tetak tu, mungkin kita kena tetak banyak-banyak kali, tapi banyak-banyak kali tujuan dia adalah untuk ada satu garis kecil lubang hak mula tu. Bila garis tu dah ada, buat sikit lagi, maka akan terbelah lah sebiji nyok tu. Maka pihak ini susah kita nak cakap, tapi antara lain sekarang ni Perlis menjadi fokus, menjadi nak kata macam sasaran pun ada. Sedangkan kita kata dalam banyak keadaan Perlis memang sangat ramah tamah, sangat bertolak ansur kepada orang bukan Islam. Banyak perkara yang kita sangat bertoleransi kepada orang bukan Islam jika kita bandingkan dengan negeri yang lain. Tetapi akhirnya kebaikan itu nak dibalas dengan kejahatan atau dibalas dengan benda yang lain. Seolah-olah kita kata macam kita tak ada satu kebaikan langsung kepada mereka. Kan? Maka dimainkan macam-macam sentimen, memisahkan ibu dengan anak dan sebagainya. Tetapi yang paling penting untuk kita sedar dan kita insaf adalah percubaan ini adalah satu percubaan nak buat satu lubang kecil, daripada lubang kecil itu merebak menjadi lubang yang besar dan akhirnya retak menanti belah. Kan? Jadi sedangkan kita perlu sedar juga bahawa Allah Ta'ala beri kepada kita, kita adalah negeri yang ketiga paling ramai penduduk Islam di Malaysia. Yang paling ramai apa dia? Kelantan, nombor 1. Nombor 2 Terengganu, nombor 3 adalah Perlis. Dan kita, penduduk Islam kita adalah mencapai 90%. Berarti yang bukan Islam ataupun yang tidak mengucap ni cuma 10% saja. Berbanding dengan negeri-negeri lain lah. Negeri jiran kita yang ada di selatan pun dia dia ni pun lepas kita, tapi kita lebih tinggi daripada dia. Maka sebenarnya ada banyak perkara kita lebih berhak, tetapi itu pun kita ramah tamah dan banyak toleransi kepada mereka. Jadi yang ingin saya peringatkan supaya saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan yang juga mengikuti live ini dapat kita menginsafkan diri ataupun dapat kita sedar bahawa kuasa-kuasa agama ni ditadbirkan di Malaysia dan dalam negeri Perlis khususnya adalah sebahagian daripada kuasa-kuasa raja. Dan terhadap institusi raja ni kita kena memberi dia sepenuh keyakinan dan sepenuh sokongan. Janganlah kita kata macam keadaan kita macam setengah-setengah orang. Bila raja tu macam nak sokong apa yang kita pegang atau pendapat politik kita, kita kata bagui
sokong raja ni, daulat tuanku. Kalau kata raja tu tidak sokong apa yang kita pegang dengan sebab-sebab tertentu, dengan sebab-sebab undang-undang, dengan sebab-sebab agama sebagainya, maka mulalah nak jadi jebat, nak jadi apa. Maka itu keadaan yang sangat berbeza. Ya. Sebab raja-raja perlih khususnya mereka menjalankan tugas-tugas mereka. Kan? Dan adalah salah untuk mana-mana orang mengatakan dalam bidang hal ehwal Islam ini bahawa seolah-olah raja-raja Melayu ni adalah cuma makan dan tidur saja. Itu adalah sangat tidak betul. Kan? Begitu juga raja juga telah menubuhkan majlis-majlis agama. Seperti mana Maib telah ditubuhkan lebih kurang 100 tahun lalu. Kan? Itu semua dengan tujuan untuk menjaga agama. Jadi, marilah sama-sama kita meneguhkan saf perjuangan kita. Kita berdiri dengan saf yang sama untuk meneguhkan sokongan kita kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja sebagai Ketua Agama Islam, dan juga kepada Tuanku Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Raja Muda sebagai Yang di-Pertua Maib, dan kepada Maib sebagai agensi yang kita boleh kata macam ibu kandung kita yang menjaga hal ehwal keislaman kita dan juga kebajikan umat Islam, termasuk juga bukan Islam yang ada dalam negeri kita. Ya. Begitu juga bila raja telah menetapkan undang-undang, dan undang-undang itu memberikan hak bukan saja kepada orang bukan Islam, bukan saja kepada orang Islam, tapi termasuk juga kepada orang bukan Islam, maka sama-samalah kita menyokong undang-undang ni dapat dipertahankan dan diluaskan. Jadi saya rasa begitulah yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah saya ucapkan dan saya doakan selamat sampai ke checkpoint-checkpoint seterusnya, dan dapatlah kita seperti mana nama konvoi kita, konvoi anak muda prihatin ummah dan iman, dapat menggambling tenaga muda ini agar dapat kita menjulang lebih tinggi martabat agama kita dan akidah kita. Jadi yang tu saja daripada saya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah daripada kurangnya diri saya sendiri. Selamat berkonvoi dan selamat kita jumpa lagi insya-Allah. Itu saja daripada saya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Jazakumullahu khairan kepada Al-Fadhil Ustaz Sufrizan bin Sudin dan juga Al-Fadhil Dr. Hazman bin Hasan. Jadi alhamdulillah kedua panel kita tadi telah menerangkan kepada kita serba sedikit. Yang pertamanya tentang apa? Tentang apa tadi? Yang pertamanya tentang tentang tempat bersejarah yang kita sedang duduk pada pagi ini, iaitu Center of Sunnah Negeri Perlis, yang mana dulunya adalah masjid lama bagi Perlis ni lah, bagi Arau ni. Masjid lama, dan di sinilah ada banyak sejarah. Baik, yang keduanya seperti mana yang disebutkan oleh Dr. Hazman, kita beruntung sebagai rakyat negeri Perlis, kerana Perlis kita ni orang boleh katakan Perlis kita ni mudah kira. Dalam bab-bab agama Islam yang mu'alaf yang disebutkan itu, mereka pilih Perlis untuk masuk Islam di sini. Sebab Perlis negeri yang sangat-sangat mudah dan terbuka untuk menerima, untuk bantu orang yang bukan Islam, memberikan bantuan kepada mereka dan sebagainya. Dan kita juga mendengar bahawa payung negeri kita, iaitu Raja Perlis sendiri, sangat menitik beratkan tentang agama Islam. Sangat menitik beratkan tentang agama Islam negeri kita. Jadi insya-Allah itu sahaja di checkpoint yang kedua kita pada pagi ini. Kita ada lagi 5 checkpoint ni. Ada lagi 5 checkpoint dan kita akan berakhir di checkpoint yang ketujuh. Itu sahaja yang kita boleh sampaikan di sini.
Mudah-mudahan dapat banyaklah manfaat kita di sini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songkak perang? Tak. Itu? Ha? Pertahankan. Nak pertahan dulu mana? Orang serang kita ni. Ha? Kena ada ilmu. Okey. Sebelum kita cakap pasal resolusi ni, nak tanya sikit lah. Siapa paling muda kat sini? Ha? Berapa? Umur? 15. Paling tua? Mana? Dah, depan ni. Kau belakang. Hak Anu pun tak masuk. Serah, okey. Tak apa, saya paling tua lah, panggil abang lah. Alright. Pertama sekali, resolusi kita yang pertama apa dia? Tolong baca tak korang? Baca tak? Tahu tak? Kau tahu start untuk ikut ya? Siapa-siapa pergi cepat, kesian dah. Baca tak? Resolusi yang kelima. Ni hak kita nak sebut ni. Apa dia? Pemerkasaan apa? Oh, ada ni tanya banyak orang lain cakap elok ya. Nak pergi hampa tak bergantuk. Betul tak? Kan? Lah dengan. Saya Ustaz Nazim dia cakap sejam lagi. Tak tahulah, sial lah kat bawah. Okey. Resolusi yang kelima tu, pemerkasaan mu'alaf dan dakwah Islam hendaklah diarus perdanakan. Apa maksud dia? Maksud dia nak suruh kita ni hak mai hak hadir resolusi yang NGO lebih kurang 30 apa? 31 NGO di Perlis ni buat satu resolusi bersetuju bahawa perlu memperkasakan dakwah kepada mu'alaf. Itu yang pertama. Yang kedua, apa dia? Dia suruh buat apa? Dakwah tu hendaklah diarus perdanakan. Apa maksud diarus perdanakan? Maksud diarus perdanakan, kita buat dakwah jangan segan silu. Jangan segan silu. Kalau kita tengok kes-kes yang berlaku pada hari ini, seolah-olah kita ni defensif. Sepatutnya kita menyerang. Kita duk pertahan. Orang duk serang kita. Kita duk tepih. Sebab apa? Sebab kita tak menyerang. Yang buat kerja dakwah kepada non-Muslim ni siapa dia? Kita duk tengok hari ini. Yang duk dakwah kat orang bukan Islam bagi masuk Islam. Kebanyakannya, mereka tu asal bukan Islam juga. Betul tak betul? Betul tak? Kita ni, hak Islam asal ni, kita berkena sama-sama juga memperkasakan benda tu. Tu resolusi yang NGO tu buat. Masing-masing yang main ni, kadang-kadang kita ada kawan-kawan Cina, ada kawan-kawan India. Jom masuk Islam. Bukan lagu tu. Semua dah perbik kita, sembang dia sikit. Oh, you semayang ni, macam mana? Apa semua tanya sikit. Dia kita cerita ni, tok nenek moyang dia, apa semua, nak kena sembah, apa semua. Kita cerita hak kita. Walaupun apa yang kita cerita tu, dia tak masuk Islam terus. Dia tak masuk Islam itu. Tapi kurang-kurangnya, kalaulah 100% tu ilmu, benda yang dia dapat, Allah Ta'ala nak buka hidayah dia, kita dah bagi 10%. Sagi main orang lain pula, bagi 10%. Jadi 20%. Dia pergi kuliah One Center, dia dapat lagi 20%. Dia jadi 40%. Sagi dia tengok, buka YouTube, dengar video orang cakap apa semua, tambah lagi 20%. Jadi 20 dah, 60. 40% lagi dia tengok video Zakir Naik pula, terus masuk Islam. Dia main One Center, dia masuk Islam. Tapi hak asal siapa buat? Hak 10% awal tu. Hampa. Kalau kita tak mula langsung, dia tak tanya nak pergi One Center. Tempat apa dia? Betul tak? Bila hampa cerita, hampa sebut, dia, anak-anak muda ni nak kena buat. Betul tak betul? Okey. Lepas tu, apa hak kita ni? Hak kita nak berdakwah ni. Dalam perlembagaan pasal perkara 3, dia sebut apa? Agama Islam adalah agama persekutuan. Hak tu hak kita. Dan agama-agama lain bebas diamalkan dengan keadaan aman dan harmoni. Penyebaran tertakluk pada fasa 4. Fasa 4 kata apa? Agama selain daripada agama Islam tak boleh sebar. Dilarang untuk disebar. Itulah sebab tu Profesor Aziz Bari bila dia tulis buku tentang perlembagaan, dia sebut inilah perlembagaan telah meletakkan satu keistimewaan kepada agama Islam. Jadi kita tak guna hak tu. Kita ada kereta kebal, kita tak serang. Orang serang kita pakai peluru kapok, kita tepih teriak.
Betul tak betul? Hak kita ada, undang-undang di belah kita, tapi kita tak buat. Yang tu yang pertama. Yang kedua apa dia? Penjelasan tentang toleransi yang keenam lah, resolusi yang keenam, kedua pada poin kita pada petang ni, penjelasan tentang toleransi pentadbiran agama Islam negeri Perlis kepada orang bukan Islam hendaklah diperhebatkan. Yang hadir pada hari ini NGO yang 31 ni buat resolusi ni mau apa? Kena cerita dekat orang, kata Majlis Agama Islam ni buat macam-macam lah toleransi itu maksudnya bukan kata Majlis Agama Islam ni walaupun dia agama Islam tapi dia bagi zakat juga kat bukan Islam. Bukan masuk Islam bagi zakat, tak masuk lagi. Ambil duit balik, duk pergi tempat dia lagi. Kita bagi juga. Sebab apa? Sebab dia susah. Kita bagi zakat. Negeri lain mungkin ada yang macam tu, mungkin dia tak buat keputusan lagi. Tapi negeri kita buat keputusan awal untuk bagi kepada orang bukan Islam zakat. Yang kedua di Perlis ni kita tengok macam-macam program ada. MAIB turunkan peruntukan yang besar kepada satu agensi, One Center apa semua. Untuk apa? Untuk apa? Untuk nak memperkasakan hak awal tadi. Untuk nak memperkasakan hak awal tadi. Itulah satu toleransi. Di One Center tu bukan kata orang Islam, orang apa mu'alaf macam pi. Orang tak mu'alaf pun boleh pi. Boleh pi minta nasihat. Betul tak Azim? Boleh pergi minta nasihat walaupun dia bukan Islam. Minta nasihat tentang keluarga dia, minta nasihat, macam-macam. Okey, kita buat macam pusat, orang kata pusat menerima semua orang. Lepas tu di Perlis kita ada buat apa? Masjid terbuka. Betul? Masjid terbuka tu semua orang boleh masuk. Orang lain nak masuk, ni nak kena pakai lagu ni, nak kena pakai lagu ni, nak kena pakai lagu ni, nak kena samak dulu ke apa. Tak ada, kita masuk. Buat buka puasa mamai, hampa tak puasa pun mamai makan. Tu toleransi kita. Tiba-tiba kita dituduh kata apa? Kita dituduh kata apa? Dituduh kata kita ni majlis agama ni telah mencolek, memaksa dan macam-macam lagi. Tu pasal kes tu lah. Satu lagi pesanan yang terakhir sebelum nak dengar amanat daripada CEO. Kita ni, anak muda ni kena buat keputusan. Dalam dakwah ni perlembagaan jelas. Tetapi kadang-kadang waktu saya kecil-kecil tu ada satu buku, dialog di antara tokoh Islam dengan padri. Buku tu diedarkan dan dituliskan. Buku tu diharamkan oleh kerajaan. Sebab apa? Sebab kita mempunyai pemimpin yang bacol. Pemimpin yang pengecut. Anak muda esok ni umur 18 boleh undi pemimpin hak berani, jangan nak tengok parti. Tak kira parti apa. Hak penting dia boleh bela agama, bela bangsa. Dalam keadaan dia bukan nak bela tu nak mimpi lawan orang bukan Islam. Tak. Harmoni semua. Tapi kita tak boleh mimpi takut. Apa pun tak mau buat. Sampai orang buat macam ni macam-macam. Orang kata kat negeri kita macam-macam. Pun diam. Perkara-perkara macam ni kita perlu fikir. Dan anak muda boleh buat perubahan. Sekian. Tu saja kot daripada saya. Ngantuk tak? Berat no? Okey baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu memorandum telah dihantar kepada pihak MAIB ketika mana kita berhadapan dengan satu suasana yang apabila adalah kita mendapat sokongan dan dukungan daripada pelbagai NGO, sama ada daripada dalam Perlis, di luar Perlis dan sebagainya, yang mana diberikan satu resolusi yang terakhirnya disebutkan MAIB dan juga agensi agama Islam hendaklah diberikan ruang untuk melaksanakan fungsi dan peranan dia. Satu hakikat yang tidak boleh kita tolak, penubuhan MAIB ini adalah bertitik tolak daripada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perlis 1948 yang telah pun dikurniakan oleh almarhum Tunku Syed Putra. Jadi MAIB ni dia tubuh bukan dia tiba-tiba jadi, dia bukan hanya sekadar dihimpunkan daripada pandangan-pandangan, jumpa orang ramai buat tulis nakkan sesuatu perkara. Tidak, tetapi ia ditubuhkan kerana satu hikmah yang telah ditetapkan, dan MAIB ditubuhkan berdasarkan kepada undang-undang, yang mana dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perlis itu dinyatakan bahawasanya Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah boleh menubuhkan satu majlis untuk membantu baginda dalam melaksanakan fungsi dan peranan baginda
berkaitan agama Islam dan juga dan juga adat istiadat Melayu di negeri Perlis. Sebab itu MAIP ditubuhkan. Jadi sebab itu bila kita melihat kepada fungsi dan peranan serta peruntukan dalam undang-undang tu menunjukkan kepada kita MAIP sini absah dan juga solid ditubuhkan, dan dia berdasarkan kepada konstitusional, iaitu berdasarkan kepada perlembagaan. Kalau ada orang kata apa yang dilakukan oleh Majlis Agama dan juga agensi agama Islam berdasarkan kepada keputusan-keputusan yang telah diputuskan oleh masyarakat majlis yang dipengerusikan sendiri oleh Duli Yang Terhormat Mulia Tuanku Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Zamanul Lail, yang berhimpun dalamnya Yang Amat Berhormat Menteri Besar sebagai ahli, ada juga Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Saya Bersamah Mufti, Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang, dalamnya ada pelbagai ilmuwan, sarjana Islam, ada ahli-ahli akademik, tokoh-tokoh dalam masyarakat. Maka apa yang telah diputuskan itu setelah diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku, maka dia bersifat perlembagaan. Sebab apa? Sebab adik-adik ni cerita sikit, kalau adik-adik boleh bersama-sama pada petang ni, okey lagi kan? Memang dalam satu jadual ke-9 dalam perlembagaan negara telah memperuntukkan yang dinamakan salah satunya iaitu jadual negeri, yang merupakan fungsi dan peranan negeri-negeri yang tidak diganggu-gugat dan dia solid, dia valid berdasarkan kepada peruntukan perlembagaan negara, iaitulah berkaitan dengan agama Islam dan juga adat istiadat Melayu. Jadi sebab itu apabila resolusi ini sebut, sebenarnya dia mengukuhkan apa yang telah ada dalam peruntukan undang-undang. Jadi untuk adik-adik ini, untuk adik-adik yang main dalam program kampus ini, apa cerita dengan kamu semua? Cerita dengan kamu semua ni adalah, kalau adik-adik sekalian melihat apa yang MAIP laksanakan, maka sebenarnya apa yang MAIP buat itu telah pun ditimbang tilik, ditimbang tara, dibincangkan dengan halus sebelum sesuatu keputusan tu nak dibuat. Termasuklah tindakan-tindakan kita apa ke semua tu selalunya memang ditimbang tara dengan halus. Bukan senang nak buat, bukan bincang 2-3 orang dan akhirnya berlaku. Dia dibincangkan dengan panjang lebar. Kadang-kadang bincang tu bincang sungguh-sungguh sampai berlarutan perbincangan tu, sebab nak dapatkan keputusan yang betul-betul kita kata demi kemaslahatan umat Islam. Jadi sebab itu yang pertama sekali adik-adik sekalian, kalau ada apa-apa yang berkait dengan agama Islam dan juga adat Islam Melayu di Perlis ni, rujuklah MAIP, rujuklah agensi agama Islam, rujuklah mereka yang sepatutnya rujuk di situ. Kita jangan buat pandai sendiri. Kita jangan tulis sendiri, komen sendiri tak. Tanya insya-Allah. Kalau adik-adik sekalian dengan MAIP ni, adik-adik kalau payah nak jumpa dengan saya ni, payah nak jumpa juga pasal segan. Yang haji-haji macam Dr. Hazman ni selalu jumpa. Bagi adik-adik yang mungkin susah nak jumpa dengan kami ni, tak ada masalah. Adik-adik masuk aja di Facebook MAIP tu, tanya, insya-Allah kami akan jawab pada setiap masa 24 jam insya-Allah. Kalau tak tidur lah kan. Memang akan ada, kami ada tim yang menjawab persoalan-persoalan di Facebook tu. Jadi maksudnya boleh rujuk. Ada apa-apa yang berkait dengan sebagainya, adik-adik rujuk. Cuma MAIP ni kami di peringkat dasar. Zaid pula di peringkat agensi yang melaksanakan dasar-dasar majlis. Manakala Jabatan Mufti melalui Mufti mengeluarkan dasar-dasar berkaitan dengan syariah, dan Jabatan Kehakiman Syariah iaitu Mahkamah Syariah ni memutuskan hukum hakam sekiranya ada pertelingkahan rujukan berkaitan dengan syariah itu. Jadi maksudnya puncak bagi kemuliaan agama di negeri Perlis adalah Duli Yang Maha Mulia Tuanku, yang mana majlis lah, MAIP lah yang membantu menasihati. Sebab peranan MAIP yang nombor 1 sekali adalah membantu menasihati Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Pemerintah berkaitan dengan agama Islam. Jadi adik-adik rujuk dengan MAIP. Itu nombor 1. Nombor 2, apabila dah adik-adik dapatkan maklumat yang betul, keputusan yang MAIP buat ni dah ada perbincangan dia begitu begini, kami haraplah adik-adik ini sebagai generasi masa depan yang akan membela agama Islam yang dijaga oleh MAIP berdasarkan kepada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perlis. Sebab dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perlis ini telah dinyatakan agama Islam dalam negeri Perlis adalah agama Islam Ahli Sunnah wal Jamaah, seperti mana yang diamalkan dalam negeri kita. Maksudnya memang itu merupakan dasar kita daripada mula sampailah ke hari ini. Sampailah ke hari ini, dan dia tidak berubah insya-Allah. Selagi mana Allah SWT berkenan untuk mempertahankan kemuliaan agama ini dalam negeri kita ni, itulah agama yang dinyatakan,
di dalam undang-undang tubuh kerajaan negeri Perlis. Kalau di dalam negara orang panggil Perlembagaan Persekutuan, dalam Perlis ni kalau perlembagaan dia undang-undang tubuh lah. Itulah peranan majlis yang mengangkat. Maka adik-adik kalau dah ada keputusan-keputusan tu, adik-adiklah yang kami harapkan untuk mempertahankan masa depan. Memang itulah yang kami harapkan. Sebab tu ada satu pepatah Arab dia kata asyabab nisful hadir. Syabab ni iaitu golongan syabab, itu golongan belia. Nisful hadir, dia separuh daripada masa kini. Maksudnya menentukan masa sekarang ni adalah sebahagiannya di tangan-tangan beliau. Nisful hadir, sebahagian saja. Nak menentukan masa kita sekarang ni, sebahagian yang bersuara untuk masa depan negara kita, negeri kita pada masa kini, ni adik-adik inilah separuh. Tapi kalau nak menentukan masa depan bukan masa sekarang. Sekarang yang ini disebut syabab nisful hadir, golongan belia itu merupakan separuh daripada keputusan pada hari ini. Tapi pada masa akan datang disebut wasyababu kullul mustaqbal. Dia kata belia merupakan 100% masa depan. Kalau sekarang ni keputusan untuk masa sekarang, anda adalah penentu separuh saja. Tapi kalau masa akan datang, anda adalah kullul mustaqbal, adalah merupakan 100% untuk masa akan datang. Jadi adik-adik sekalian, cari ruang, peluang. Belajar betul-betul yang masih lagi belajar. Cari ruang dan peluang. Apa-apa yang ada melalui MAIP, adik-adik grab opportunity itu. Kami tubuhkan College University, ada sekolah agama semula, ada sekolah agama tadika Islam, kita ada sekolah agama petang Perlis. Pergi sama kita ada sekolah-sekolah agama yang kami bantu. Kemudian pergi ke universiti, kita ada College University, kita ada beasiswa. Adik-adik ambil peluang tu. Allah ni susah nak dapat beasiswa, tapi MAIP tawarkan beasiswa. Ambil peluang beasiswa. Kalau tak boleh masuk universiti, tak ada masalah. Adik-adik pergilah mana-mana tempat yang kami dah hantar. Ada yang gaji dah 4,000, 8,000 lebih daripada CEO MAIP. Gaji dia ni, pergi kerja. Dia kerja welding bawah tanah, bawah laut tu. Hebat. So adik-adik gunakan peluang itu. Kita ada Akademi Transformasi Asnaf dalam bidang kemahiran. Ambil peluang tersebut. Sebarkan maklumat ini sebab kami nak masa depan yang bagus untuk negara dan juga khususnya dalam negeri yang kita cintai ini. Kami harapkan adik-adik lah pada masa akan datang, kita kena jadi orang yang dipanggil salih wa muslih. Generasi yang hari ini bagus, salih, dan bukan setakat salih, kita masa depan ni kita boleh tolong perbetul masyarakat sama. Itulah yang saya nak kongsikan sebuah sikit. Apabila resolusi ni dibentangkan kepada saya rasa lebih kurang macam itulah. Yang kalau nak tahu lebih-lebih lagi, tanya dekat Dr. Hazman lah, pasal dia kemas cirak jari untuk dia menceritakan tentang apa itu resolusi daripada apa yang diperbincangkan. Tahniah atas pelaksanaan program ini, penganjuran program ini, dan insya-Allah pada masa akan datang kami harapkan kalau ada lagi pakar-pakar yang boleh dibantu boleh datang kepada MAIP. Kami sebenarnya di bawah MAIP kita ada sahabat MAIP. Mungkin lepas ni kita boleh kolaborasi Cikgu Azmi lah. Kok depa ni boleh jadi sahabat MAIP sama untuk turun ke lapangan untuk menyampaikan hasrat-hasrat MAIP. Kita perlukan sukarelawan-sukarelawan, sahabat-sahabat yang akan boleh menyampaikan mesej MAIP ni, yang mana mesej MAIP ni adalah mesej daripada atas ke bawah dan mesej daripada bawah ke atas. Kalau atas ke bawah ni berdasarkan kepada hari-hari kita ada atas ke bawah, bawah ke atas. Tetapi mesej yang MAIP nak bawa juga adalah daripada bawah ke atas ni. Atas ke bawah adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Allah perintah kita tak ada lah boleh kita panggil kira bicara, tak boleh sebab perintah Allah. Yang kedua, bawah ke atas ni tak ada cara lain lah, kita doa lah banyak-banyak atas segala apa kelemahan, kekurangan yang kami mungkin laksanakan. Kami mohon maaf salah silap, dan insya-Allah kita sentiasa menginsafi kekurangan diri kita. Mungkin kami ada salah silap, kami berbetulkan setakat terbaik yang termampu. InsyaAllah kita terbuka, boleh main ke pejabat saya, boleh sampaikan maklumat-maklumat yang berkaitan. Kita perlukan anak-anak muda ni lah, di tangan anda lah yang akan menentukan masa depan negeri Perlis yang kita cintai ini. InsyaAllah. Barangkali itulah sebuah sikit Doktor timbalannya Dr. MAIP sebahagian perkongsian saya. Acikrak jari doktor boleh cerita lagi. Acikrak betul tak Ustaz? Acikrak kita tahu. Jadi insya-Allah semoga apa yang disampaikan pada petang ini
Dan sekaligus kita semualah, bukan saya seorang rasmi, kita tak apa nak rasmi-rasmi sangat kan, apapun kita semualah sama-sama merasmikan program ini dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Terima kasih. Siru ala barakatillah. Lepas balik ni bertebaranlah kita semua di atas keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah-perintah Allah, tunaikan tanggungjawab. Macam anak-anak ni tanggungjawab sebagai anak ni, kami pun tak lepas lagi tanggungjawab sebagai anak, tak lepas lagi. Tadi Ustaz baru jumpa dengan seorang bapa yang menyesali atas kesilapan anak ni sikit je. Tapi oleh kerana kesilapan tu jadi besar, maka bapaknya minta maaf lah. Dia kata ada salah silap. Jadi saya tak nak kata apalah, apa yang boleh saya sebut, minta maaf lah. Bapak ni tak lepas, anak pun tak lepas dengan bapak. Jadi tanggungjawab ni perlu diteruskan. Jadi insya-Allah itulah sebuah sikit yang Ustaz nak kongsi dalam pertemuan pada petang ni. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih kepada pihak penganjur, terima kasih Cik Azmi. Terima kasih